A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idris bin Ibrahim, nombor matrik 070919 daripada kos Diploma Quran dan As-Sunnah. Pada hari yang baik ini dan cantik ini, saya akan menceritakan atau mengupaskan tentang tajuk masyarakat Arab sebelum kedatangannya Islam. Okey, baiklah. Mari kita masuk untuk menceritakannya. Jom. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang bagi masyarakat Arab sebelum kedatangannya Islam ni adalah masyarakat Arab ni dia terdiri daripada dua kelompok, iaitu masyarakat Hadari dan Badui. Di mana masyarakat Hadari ni adalah dia merujuk kepada masyarakat yang beradab atau maju dalam aspek budaya, pendidikan, kemajuan sosial. Istilah ni dia menekankan pada perkembangan positif dalam kehidupan berkomunikasi. Okay. Pada masyarakat Badui ni pula, dia merujuk kepada masyarakat Arab yang hidup di padang pasir atau daerah pedalaman. Okay. Mereka ni cenderung menjalani gaya hidup yang berpindah randah untuk mencari sumber daya seperti air dan tanaman. Secara tradisionalnya, kehidupan Badui ni dia terkait rapat dengan kegiatan peternakan, perdagangan dan juga bertahan hidup di kawasan yang bergurun. Okay. Seterusnya, masyarakat Arab selepas Islam, mereka ni terdiri pada golongan muhajirin, iaitu masyarakat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan juga golongan Ansar, iaitu penduduk asal Madinah itu sendiri yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj yang telah dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, empat asas kehidupan masyarakat Arab jahiliah ni bersandarkan kepada semangat al-Basiyah yang melampau, manakala kehidupan masyarakat Islam ni dia bersandarkan kepada akidah, syariat dan akhlak. Okey. Banyak keadaan masyarakat Islam sebelum kedatangannya Islam. Ada pelbagai aspek. Antara aspek yang pertama ni adalah agama dan kepercayaan. Okay. Pada agama dan kepercayaan ni, sebelum kedatangannya Islam, moral dan akhlak orang Arab ni sangatlah buruk. Seterusnya, mereka ni juga tiada batas kesopanan dan kemanusiaan. Seterusnya, mereka juga agama mereka dan kepercayaan mereka ni dipenuhi dengan benda tahyul, seperti menyembah pokok, matahari dan lain-lain. Seterusnya, selepas kedatangannya Islam, pada aspek agama dan kepercayaan ni, adanya kepercayaan dan kepada Allah yang Maha Esa. Okay. Ada dibuat juga rukun Islam 5 perkara dan juga rukun iman iaitu 6 perkara. Seterusnya, pada aspek yang kedua, aspek akhlak. Pada aspek akhlak ni, sebelum kedatangannya Islam, masyarakat Arab mereka ni suka berzina, minum arak, bunuh dan anak perempuan mereka sendiri. Seterusnya, mereka ni merupakan perkara yang mereka buat ni perkara biasa bagi mereka yang mereka lakukan. Seterusnya, selepas kedatangannya Islam, pada aspek akhlak ni, Islam telah melarang umatnya melakukan perkara yang biasa dibuat mereka itu. Seterusnya, Islam ni juga menganjurkan nilai-nilai menghormati antara sesama lain, bekerjasama dengan orang lain dan juga bertolak ansur dengan orang lain. Seterusnya, pada aspek politik pula, aspek yang ketiga, sebelum kedatangannya Islam, tiada terdapat sebuah kerajaan yang bersatu dan teratur dan bersistematik. Mereka sentiasa berpecah belah dengan orang lain. Seterusnya, wilayah-wilayah Arab ni sering dijajah dan diganggu-gugat oleh negara asing, negara luar, iaitu seperti Kerajaan Rom, Parsi dan wilayah utara lain. Seterusnya, wilayah di sebelah selatan ni selalu dijajah oleh Kerajaan Habsyah, Rom dan Parsi. Seterusnya, mereka ni mengamalkan sistem berkabilah dan taksub kepada asabiah. Dan masa ni sebelum kedatangannya Islam, mereka ni diketuai oleh Syekh Kabilah. Okay. Seterusnya, selepas kedatangannya Islam, pada aspek politik ni,
Islam telah menekankan konsep ummah, iaitu bersatu padu dengan orang lain. Seterusnya adanya sistem pemerintah yang teratur dan tersusun lah. Seterusnya pemerintahan selepas kedatangannya Islam, kerajaan ni berlandaskan Al-Quran dan hadis. Seterusnya kerajaan Islam di Madinah pula wujud berasaskan piagam Madinah. Seterusnya pada aspek maruah wanita. Pada aspek maruah wanita ni, masyarakat Arab sebelum kedatangannya Islam, kedudukan wanita atau kedudukan wanita ni sangatlah rendah dalam masyarakat. Mereka sering dipandang rendah oleh kaum lelaki pada masa itu. Seterusnya fungsi wanita ni hanyalah pemuas nafsu untuk lelaki-lelaki dulu, dan menjadi kegemaran lelaki tersebut. Dan mereka ni hanyalah untuk menghiasi diri mereka, untuk agar dihendaki oleh lelaki lain. Seterusnya wanita pada masa itu juga dianggap sebagai barang dagangan. Seterusnya wanita yang kematian suami ni, mereka menjadi rebutan anak-anak lelakinya sendiri. Maksudnya anak lelaki mereka tu berkahwin dengan mak. Seterusnya kaum wanita ni sering juga dibawa bersama-sama untuk berperang dan menjadi barang perangsang atau barang semangat untuk lelaki. Seterusnya selepas kedatangannya Islam, pada aspek kedudukan wanita atau maruah wanita ni, Nabi Muhammad telah memuliakan kedudukan sosok wanita tersebut. Maruah dan kebajikan mereka, wanita ni perlu sentiasa dipelihara oleh orang Islam selepas kedatangan Islam. Pada aspek peperangan pula, dalam peperangan masa tu penuh dengan bersifat balas dendam dengan orang lain. Mereka ni pada masa tu berperang kerana perkara-perkara yang sangat kecil. Terusnya selepas kedatangannya Islam, peperangan ni berbentuk jihad. Terusnya berperang ni hanya untuk kerana mempertahankan agama, maruah diri, bangsa dan negara. Terusnya persaudaraan Islam ni telah berjaya menamatkan pemusuhan di kalangan golongan Ansar, iaitu suku Aus dan Khazraj. Terusnya pada aspek seterusnya, hubungan masyarakat. Pada hubungan masyarakat sebelum kedatangannya Islam ni, masyarakat jahiliyah, mereka ni hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing. Seterusnya selepas kedatangannya Islam tu, masyarakat Islam Madinah ni berjaya berbentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku berdasarkan ikatan persaudaraan Islam. Mereka ni hidup dalam bersatu padu lah. Terusnya pada aspek yang terakhir, iaitu ilmu pengetahuan. Pada ilmu pengetahuan ni, sebelum kedatangan Islam, mereka mewarisi pengetahuan tentang ilmu bintang, ilmu titik dan ilmu keturunan. Walaupun begitu, majoriti pada mereka ni adalah buta huruf. Seterusnya selepas kedatangannya Islam, pada ilmu pengetahuan ni terdapat ilmu-ilmu berkaitan dengan Islam. Pada ilmu pengetahuan ini juga terdapat pembahagian ilmu seperti Al-Quran dan tafsir. Jadi keadaan masyarakat agama sebelum kedatangan Islam ni, kita dapat mengambil beberapa hikmah, antaranya iaitu keterlibatan sosial. Pada keterlibatan sosial ni, meskipun pada umumnya belum terdapat struktur sosial dan hukum yang kuat, masyarakat Arab sebelum Islam ni dia menunjukkan kecenderungan untuk bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil. Pada nilai keberanian ni pula, budaya Arab sebelum kedatangannya Islam ni, kerana keberaniannya dalam pertempuran dan juga melindungi kehormatan keluarga. Hal ini dia mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan dan juga keberanian yang kemudian
diarahkan oleh Islam untuk kebaikan bersama. Okay. Untuk menggali kisah selalu masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ni, ia dapat memberikan wawasan tentang transformasi atau perubahan yang dibuat oleh ajaran Islam ini dapat meresapi dalam dan juga memperbaiki nilai-nilai tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih.